السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada malam ini insya-Allah kita bersama dengan kitab Zadul Ma'ad pada jilid yang ke-6, kitab terjemahan kitab bahasa Arab jilid yang ke-5. Kita pada muka surat 182 yang tajuknya adalah dari kita di sini, perenggan paling bawah tu isteri yang berstatus budak, yakni hamba lah. Ya. Memiliki 1/2 hak isteri merdeka. Apa maksud dia? Maksud dia, kalau seorang lelaki dia kahwin dengan satu hamba, hamba perempuan milik seseorang lah. Ya, tentulah dengan izin tuan dia. Jadi maknanya, ini cerita, sekarang tak ada lah cerita ni kan, tapi cerita dalam hukum dia ada. Dan hukum tu pernah berlaku lah, perhambaan ni kan. Dan akhirnya, sedikit demi sedikit penghambaan tu hilang sebab Islam dia menggalakkan pembebasan. Jadi kan kita pun tak tahu, mungkin kita daripada keturunan hamba-hamba kita pun tak tahu kan. Jadi kalau maula tu maksudnya bekas hamba lah, maula kan. Contohnya si fulan maula kepada si fulan lah bekas hamba kepada si fulan, itu maksud dah. Jadi di sini kata Imam Al-Qayyim rahimahullah dalam kitab terjemahan dia, di antaranya dia kata budak, yakni hamba perempuan lah. Budak sini hamba perempuan yang diperisteri, dia mendapatkan bahagian setengah dari isteri yang merdeka. Okey, setengah lah. Kalau suami dia meninggal, suami tidak ada anak, maka isteri dapat 1/8 kan daripada harta pusaka. Tapi kalau ada, kalau untuk hamba perempuan tadi, yang jadi isteri pada si fulan, 1/8 bahagi 2 lah kan. Itu dia. Sebagaimana yang diputuskan oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, dan tidak diketahui ada seorang sahabat Nabi pun yang menyelisihi beliau. Ini adalah pendapat mayoritas pendapat kebanyakan fuqaha, kecuali satu riwayat daripada Malik, yani Imam Malik rahimahullah, yang menyatakan bahawa keduanya sama. Imam Malik kata sama. Okey. Dan itu adalah pendapat Az-Zahiriyah lah, pendapat mazhab Zahiri yang mengambil zahir nas. Adapun yang sesuai dengan keadilan adalah pendapat majoriti lah, pendapat jumhur ulama. Ya, ini qaul jumhur alladhi yaqtadihi al-adlu. Ya, kenapa? Kerana Allah SWT tidak samakan, tidak menyamakan antara wanita merdeka dengan wanita hamba. Allah tak samakan. Tidak dalam hal talak. Kalau talak ni maknanya hamba dia jadi 2 lah. Kan? Yang merdeka jadi 3. Okay. Tidak dalam hal iddah. Kan? Maksudnya talak 3 je lah. Kalau talak 3 habis, dia panggil apa? Talak bain lah. Tapi kalau hamba 2 ya. Gitu. Begitu juga tidak dalam hal iddah kan. Iddah ni bagi 2 lah. Tidak dalam hal hukum had, hukum hudud. Hukum hudud ni hamba dapat separuh. Kena separuh pada. Tidak dalam hal kepemilikan. Dia tidak boleh memiliki, melainkan separuh daripada yang merdeka. Contohnya bahagian hari dia, suami dengan dia, suami ni ada 2 isteri, 3 isteri, yang 2 tu hamba, jadi hamba ni dia separuh daripada yang merdeka tadi. Kalau yang merdeka tu suami duduk 4 hari dengan dia, yang merdeka duduk 2 hari dengan dia. Macam tu. Tidak dalam hal warisan. Begitu juga dalam pewarisan, dia tak dapat penuh. Tidak dalam ibadah haji. Tidak dalam lama tinggalnya dia di sisi suaminya di malam dan siang hari. Ya. Tidak pula dalam asal pernikahan.
Bahkan Allah menjadikan pernikahan dengan budak yang dengan hamba sebagai kondisi darurat. Maksudnya orang tadi tak mampu nak kahwin dengan orang yang merdeka, dia boleh kahwin dengan wanita merdeka, wanita hamba. Dan tidak pula dalam hal jumlah isteri, maksudnya contohnya hamba lelaki lah. Hamba lelaki, kan, dia nak kahwin, dia tak boleh kahwin lebih daripada 2 wanita. Kan, sebab yang 2 wanita ni untuk orang lelaki merdeka. Untuk lelaki hamba dia hanya 2 perempuan, 2 isteri saja boleh bagi dia. Kerana seorang budak laki-laki, yakni hamba laki-laki, tidak boleh mempunyai lebih dari 2 orang isteri. Ini adalah pendapat majoriti ulama lah. Baik, seterusnya dia kata apa di sini? Jadi Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanadnya daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, seorang budak, yakni seorang hamba, hanya boleh menikah 2 kali. Yakni hamba budak lelaki lah. Okay? Yakni yatazawwajul abdu, yakni hamba lelaki dia boleh menikah 2 aja. Sintain ni. Ya, sintain. Wa yatalliqu sintain, dan dia boleh mentalak 2 kali ya. Kalau talak 2 kali lepas tu dia jadi bain lah. Tak boleh rujuk lah. Wa ta'taddu imra'atuhu haidataini, dan isterinya beriddah 2 kali haid saja. 2 kali haid iddah dia. Kalau orang merdeka, wanita merdeka, dia 3 kali haid. Okey. Kemudian kita di sini dan Al-Imam Ahmad rahimahullah berhujah dengannya. Dia hujah dengan ni. Dia gunakan ni dan sebagai hujah dia lah. Warawahu Abu Bakar Abdul Aziz, dia kata, dan telah riwayatnya oleh Abu Bakar Abdul Aziz an Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Bukan Abu Bakar bin Abdul Aziz kan dalam kitab. Dalam kitab bahasa Arab ni panggil Abu Bakrin Abdul Aziz. Kalau ikutnya Abu Bakar tu gelaran dia, Abdul Aziz tu nama dia. Tapi di sini dalam terjemahan dia tulis Abu Bakar bin Abdul Aziz kan. Saya pun tak pasti sama ada jatuh di dalam kitab Arab ni ke, ataupun dalam kitab terjemahan ni tambahan. Wallahu a'lam. Kalau ikut grammarnya Arabnya, kan, Abu Bakar itu adalah gelaran bagi Abdul Aziz. Daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Dia kata Ali rahimahullah radhiyallahu anhu, la yahillu lil 'abdi minan nisa'i illa thintani. Kata Ali radhiyallahu anhu, tidak halal, tidak boleh, kan, bagi seorang hamba laki-laki itu untuk maknanya berkahwin ataupun talak hanya 2 kali. Ya, dia kata sini tidak halal bagi wanita, tidak halal wanita isteri bagi seorang budak kecuali 2 orang. Betul lah. Kan? Dia kata kalau terjemahan dia macam ni lah. Dia kata la yahillu lil 'abdi, tidak halal bagi seseorang hamba laki-laki minan nisa, daripada wanita, illa thintani, melainkan dia boleh kahwin 2 orang saja. Itu maksud dia. Kalau terjemahan di sini dia kata apa? Tidak halal wanita bagi seorang budak, seorang hamba laki-laki kecuali 2 orang. Betul lah terjemahan tu. Baik, kemudian dia kata di sini warawa al-Imam Ahmad bi isnadihi, dan Imam Ahmad rahimahullah telah meriwayatkan dengan sanadnya an Muhammad bin Sirin, daripada Muhammad bin Sirin rahimahullah, dia berkata, dia kata apa? Sa'ala Umar radhiyallahu anhu an-nas. Ya. Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada orang ramai lah. Ditanya kepada orang ramai. Kam yatazawwajul abdu, sa'ala Umar radhiyallahu anhu, sa'ala Umar radhiyallahu anhu nas, kam berapa apa nama, kam yatazawwajul abdu, ya, berapakah seorang hamba boleh berkahwin? Jadi maknanya an-nas ni para sahabat lah. Umar tanya para sahabat, berapakah yang boleh dikahwini oleh seorang hamba lelaki itu? Dia kata, berapa kali seorang hamba bisa menikah? Abdul Rahman radhiyallahu anhu menjawab, 2 kali.
Dia kata. Dan talaknya juga 2 kali. Fahadha Umar wa Ali wa Abdurrahman radhiyallahu anhum la ya'rif lahum mukhalif fi sahabah ma intishari hadha al-qawl wa dhuhurihi wa muwafaqatihi lil qiyas. Maksudnya, maka ini adalah pendapat Umar, Ali serta Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhum, dan tidak diketahui seorang pun di kalangan sahabat radhiyallahu anhum yang menyelisihi mereka, padahal perkataan ini demikian dengan tersebar dan terkenalnya. Dia kata ma'a intishari hadzal qaul, perkataan tersebar. Dia kata wa dhuhur dan zahir perkataan ini. Wa muwafaqatuhu lil qiyas, dan dia sepakat dengan qiyas, sama selari dengan qiyas. Itu maksudnya. Jadi hamba macam lah, hamba dia boleh kahwin 2 kali dan boleh dia boleh kahwin kedua kali dengan 2 isteri kan, sekaligus. Dan kalau nak mencerai, dia boleh mencerai hanya 2 kali saja. Maksudnya bila dia clear cerai 2 kali, dia tak boleh rujuk lah. Nak rujuk cerai yang pertama sahaja. Cerai yang kedua dia tak boleh rujuk lagi dah. Habislah. Gitu. Masuk pula tajuk faslun, fasal, keputusan beliau sallallahu alaihi wasallam dalam pengharaman hubungan intim dengan wanita yang dihamili oleh orang lain. Maksudnya kan, Nabi SAW berikan keputusan hukum bahawa haram untuk haram bagi menyetubuhi wanita yang mengandung lain daripada lelaki tersebutlah. Contohnya wanita hamba tadi, seorang wanita yang dimiliki, yang ditawan, wanita tawanan yang dia hamil, yang dia mengandung kan. Jadi pemilik dia yang baru ni, pemilik dia ni tak boleh menyetubuhinya sehingga dia itu melahirkan dan rahim dia jadi suci, bersih, baru boleh kan. Jadi haram lah kalau dia nak menyetubuhi wanita yang sedang hamil tadi, haram bagi dia. Baik, kita baca di sini. Dinukil melalui jalur yang sahih dalam Sahih Muslim daripada hadis Abu Darda radhiyallahu anhu, dia berkata, hadis Abu Darda radhiyallahu anhu, dia berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi SAW pernah didatangkan kepada baginda seorang wanita mujahhin ataupun mujihhin. Mujihhin ataupun mujahhin bolehlah. Mujihhin. Jadi wanita mujih ni pada wanita yang hamil, yang sudah hampir melahirkan. Maka dia dah mengandung, dah hampir nak melahirkan. Kata dia. Baik. Di pintu fustat. Fustat ni kemah lah. Kan? Kemah, perempuan ni duduk tepi kemah tu. Wanita tawanan tadi, tawanan perang tadi, diletakkan dia tepi kemah tu oleh orang yang milik dia lah, bahagian dia dapat bahagian tu. Kan orang tawanan ni ramai, okey, kau dapat bahagian ni, bahagian ni, dia ni dapat bahagian ni. Kan? Baik. Jadi Nabi nampak perempuan tu di tepi kemah tadi, maka Nabi Islam bersabda. Nabi kata, mungkin dia ingin mencampurinya, dia ingin menyetubuhinya. Dia ni sebenarnya yang dapat bahagian tadi kan. Mereka yang ni para sahabat lain menjawab benar. Maka Rasulullah bersabda, laqad hamamtu an al'anahu la'nan yadkhulu ma'ahu qabrahu. Nabi kata, sungguhnya aku telah berniat untuk melaknatnya dengan laknat yang akan masuk bersamanya ke dalam kuburnya. Wal'iyadzubillah. Kan? Tapi Nabi tak laknat lagi lah. Sebab apa? Sebab dia tak buat lagi. Kalau dia buat akan laknat Nabi lah. Itu. Laknat itu belum berlaku kerana laki-laki tadi dia tak tahu hukum lagi. Sebab tu Nabi kata, aku nak laknat dah ni. Kan? Kalau aku beritahu dia tak dengar juga, memang kena laknat lah. Jadi sahabat tu dia tak tahu hukum. Dan dia belum buat lagi pun. Wanita tu baru ada tepi kemah kan. Maknanya kalau dia nak masukkan wanita dalam kemah, dia nak menyetubuhi wanita tadi, dia akan buat nantilah. Tapi Nabi kata dulu, laqad hamamtu an al'anahu la'nan yadkhulu ma'ahu qabrahu. Sungguhnya aku dah berniat dah. Hamam tu ni aku nak niat dah ni, untuk melaknat dia dengan laknat yang akan masuk bersamanya ke dalam kuburnya. Kaifa yuwarrithuhu? Bagaimana dia bisa memberinya hak waris? Apa maksud hadis ni? Kan? Maksudnya barangkali hamba perempuan itu, okey, kalau dia maknanya
dia bersetubuh dengan perempuan tadi, perempuan yang sedang hamil tadi, barangkali hamba perempuan itu akan lewat melahirkan anak sampai 6 bulan. Sejak daripada dia menyetubuhi perempuan itu sampai 6 bulan akan datang, mungkin perempuan itu akan melahirkan anak 6 bulan selepas itu. Jadi di sini ada kebarangkalian bahawa itu boleh jadi anak dia. Dan boleh jadi anak orang yang sebelum dia. Jadi kalau anak dia, haram dia perhambakan anak tadi. Haram dia jadikan anak dia sebagai hamba. Dan kalau anak orang lain, kan? Jadi maknanya haram anak itu mewarisi dia. Sebab anak orang lain bukan boleh mewarisi dia. Nampak tak? Faham tak? Ya. Jadi ada kebarangkalian ni. Jadi bayi itu jadi syubhah. Mungkin jadi bayi itu anak dia, mungkin jadi bayi itu anak orang lain. Sebab wanita itu lambat melahirkan. Jadi situ. Mana Nabi kata, kaifa yuwarithu wa huwa la yahillu lahu. Sedangkan bayi itu tidak halal baginya. Tidak halal dia nak jadikan sebagai hamba kalau bayi itu anak dia. Ada unsur mani dia. Ataupun tidak halal bagi itu mewarisi dia kerana bayi itu bukan mewarisi dia. Itu maksud dia. Sebab Nabi kata apa? Kaifa yastakhdimuhu wa la yahillu lahu? Bagaimana dia nak jadikan bayi itu sebagai khadam dia sedangkan bayi itu tidak halal baginya? Kerana bayi itu adalah anak dia. Adalah daripada maninya. Itu maksud dia. Okey. Jadi di sini hukum dia jelas lah. Maknanya haram lah menyetubuhi hamba yang tawanan yang sedang hamil tadi. Sehingga istibra' dia punya rahim. Sebab tu kalau berlaku tawanan tadi, maknanya tak boleh bagi orang yang memiliki dia untuk menyetubuhi sehingga dia pastikan wanita tu haid kemudian suci, bersih. Baru dia boleh menyetubuhi wanita hamba tersebut. Itu maksud tu lah. Ini cerita perhambaan sekarang tak ada lah. Ini kita baca sebab dalam kitab. Jadi hukum kan. Kita ambil tahu je lah tu. Ialah hukum dia. Tapi selepas ni akan disebut juga tentang yang kerap berlaku lah di kalangan masyarakat kita yang berzina. Budak perempuan berzina. Wal'iyadzubillah. Berzina. Kemudian dia mengandung. Dia mengandung. Jadi haram. Maksudnya berlaku khilaf lah. Hukum kahwin dengan wanita yang mengandung tadi ya. Nanti dia akan sebutlah nanti tentang mazhab Al-Maliki dengan mazhab Hanbali. Memang haram lah, tak sah nikah lah. Tapi kalau mazhab Hanafi dengan mazhab Syafi'i sah. Jadi kita akan baca dalam 2 page akan datang atau 3 page akan datang lah. Maknanya tentang hukum tu. Hukum yang budak mengandung kan, berzina, kahwin. Lepas tu ialah anak tu, mana anak tidak sah taraf kan. Tidak sah taraf lah walaupun air mani orang tu. Dia berzina tapi tidak sah taraf. Gitu. Jadi itu berlaku khilaf lah di antara ulama tentang hukum tadilah. Sama ada sah atau tak sah. Kalau tak sah nanya. Okay. Jadi berzina. Jadi kena istibra' rahim dulu. Bersihkan rahim dia. Tapi nanti kita baca lagi insyaAllah dalam 2 page lagi lagu tu kot. Maaf, 1 page saja. Page ya. Okey, perbezaan pendapat tentang pernikahan ni lah. Ini yang 2 page apa depan ni. Kan? Tajuk ni. Tajuk bawah ni. Bawah hadis ni. Perbezaan pendapat tentang menikahi wanita hamil kerana zina. Ulama khilaf. Ya. Boleh tak menikah dengan wanita yang mengandung? Contohnya seorang lelaki dia jadi pak sanggup. Satu budak perempuan tu mengandung dengan orang lain. Jadi mak dia nak tutup malu, cari satu budak yang yang boleh kahwin dengan anak dia, nak menikah free lah, kan, tak bayar duit, mungkin bayarlah RM50, dia pun bagi kawan tu RM50, RM1 jadikan mas kahwin dengan anak aku, wal'iyadzubillah, kan, untuk tutup aib dia, tutup malu dia, anak dia dah mengandung. Jadi terdapat perbezaan pendapat lah tentang ni. Jadi Abu Muhammad Ibn Hazm rahimahullah berkata, tidak yang sahih tentang pengharaman hubungan dengan wanita hamil selain hadis ini. Hadis ni yang sahih, hadis lain tak sahih dia kata. Okay.
Habis, intah ada kita situ. Demikian perkataan beliau. Para penulis kitab-kitab sunan, yakni kitab-kitab hadis lah, sunan sitah tu, telah meriwayatkan daripada hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda tentang para wanita tawanan perang Autos. Kan? Perang Autos. Kita sebut dulu kan, tempat Autos tu dekat dengan Hunain tu kan. Sebelah dengan berdekatan dengan Hunain, kita baca minggu lepas tu. Okey. La tuta'u hamilun. Nabi kata tidak boleh disetubuhi hamba perempuan atau tawanan perempuan yang mengandung. Ataupun hadis Nabi tak boleh disetubuhi wanita yang mengandung. Maksudnya nak dikahwini dia lah. Hatta tada'a, kan? Sehingga dia melahirkan. Wala ghairu hamilin, dan tak boleh disetubuhi yang tidak hamil pun. Hatta tahidha haidatan, sehingga dia jadi hadis dia apa? Dia mari haid sekali haid. Maknanya dia datang haid, lepas tu habis haid dia suci, maknanya istibra' rahim lah. Rahim dia tu suci daripada janin orang lain lah. Suci daripada benih orang yang sebelum tu. Nabi kata hadis ni, wanita hamil tidak boleh dicampuri sampai dia melahirkan. Maksudnya wanita hamil yang tak hamil, maksudnya yang daripada sperma orang sebelum dia lah. Sama ada suami wanita itu ataupun tuan wanita tu yang sebelum tu. Tak boleh kalau dia mengandung. Sehingga dia lahirkan, baru lepas tu dah habis nifas dia, baru boleh disetubuhi dia tadi dengan orang yang baru tadi lah. Begitu juga tawanan yang tidak hamil, ya, kena tunggu dia sekali haid baru boleh. Dalam riwayat At-Tirmizi dan selainnya daripada hadis Ruwaifi' bin Sahih radhiyallahu anhu, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam, okey, bukan sahih ni, silap. Betul lah tu, sebab tu kita kena apa nama, compile kan, kena apa nama, satukan bacaan kitab terjemahan dengan kitab bahasa Arab ni. Salah terjemahan dia. Kalau siapa-siapa yang ada kitab ni, muka surat 184 tu, okey, muka surat 184 tu, perenggan itulah yang kedua daripada bawah tu kan, wanita hamil. Dia kata dalam riwayat Tirmizi dan selainnya daripada hadis Ruwaifi' bin Sahih, bukan Sahih bin Thabit, tulis di situ. Siapa yang ada buku lah kan, kalau buku cetakan yang semasa dengan cetakan yang ada pada saya ni, bukan bin Sahih, bin Thabit. Aja Thabit macam mana? T-H-A-B-I-T lah, Thabit. Begitu, bukan bin Sahih. Sebab tu kesilapan kecil ni biasa terjemahan kan. Radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yasqi ma'ahu walada ghairihi. Ya. Jadi barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka janganlah dia menuangkan airnya, yakni maninya, ke anak orang lain. Nabi larang. Maksud dia tidak boleh menyetubuhi wanita yang sedang hamil daripada orang lain. Ya. Sama ada wanita tu dia berzina dengan orang ke, dia mengandung, ataupun wanita hamba tadi lah yang ditawan dalam peperangan kan, yang dia mengandung dengan suami dia sebelum tu, ataupun dengan tuan dia sebelum tu. Nabi kata, maka janganlah dia menyiram air maninya kepada anak ataupun bayi lelaki, kepada anak orang lain lah. At-Tirmizi berkata hadis ini hasan. Hadis ini hasan, dia kata. Kemudian masih dalam Sunan At-Tirmizi dari Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, Irbad bin Sariyah, sin alif raya ta marbutah,
Ya. Okey. Ejaannya begitulah, Sariyah. Bahawa Nabi SAW mengharamkan mencampuri para wanita tawanan sampai merdeka. Nabi kata di sini, harrama, dia kata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam harrama wat' as-sibaya ataupun sabaya, as-sibaya lah. Nabi SAW mengharamkan penyetubuhan terhadap wanita-wanita tawanan hatta yada'na ma fi butunihinna, sehingga mereka melahirkan apa yang ada dalam perut mereka. Okey. Okey, dalam kitab kita terjemahan dia kata sanad dia hasan, yang boleh jadikan sebagai penyokong lah. Tapi dalam kitab saya ni, kitab bahasa Arab, dia kata dhaiful isnad. Setiap masing-masing lah sanad dia dhaif. Okay, dia boleh jadi sokong pada hak atas dia lah, kan, sehingga dia melahirkan, baru boleh lah melahirkan. Maksudnya habis nifas lah, suci darah dan nifas tadi boleh lah, kan. Ni kita sebut tadi lah, ini berkenaan dengan hamba tadi. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa yuwarrithuhu wa huwa la yahillu lahu, bagaimana dia bisa mewariskannya kepadanya, kan? Yakni macam mana bayi itu boleh mewarisi dia sedangkan tidak halal baginya, kerana dia adalah daripada sperma orang lain, benih orang lain. Dari itu, kaifa yastakhdimuhu wa huwa la yahillu lahu, macam mana dia boleh jadikan bayi itu sebagai hamba dia sedangkan bayi itu boleh jadi daripada sperma dia. Ya, syubhah ni. Kata Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, dia kata apa? Kana syekhuna yaqul, adalah guru kami berkata, fi ma'nahu, pada makna hadis ini. Kata guru kami lah, itu kata dia, Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Kaifa ja'aluhu 'abdan mawruthan anhu, ya, bagaimana ia bisa menjadikan anak yang akan lahir itu sebagai budak yang akan mewarisinya dan akan melayaninya dengan pelayanan sebagai layaknya budak, padahal dia adalah anaknya. Kenapa? Kerana dia bersperma dia, ya. Li'annahu wata'ahu fi zadin, li'anna wata'ahu zadun fi khalqihi. Okey, kerana hubungan intim, yakni persetubuhan dari yang dilakukannya menambah pada penciptaan janin bayi itu. Jadi ada percampuran antara mani dia dengan mani orang sebelumnya. Ada penambahan. Ya? Oh, itu dia. Baik. Di sini qala al-Imam Ahmad, Imam Ahmad berkata, hubungan intim, yakni persetubuhan itu menambah kuat pendengaran dan penglihatan. Dia kata yazidu fi sam'ihi wa basarihi. Ya, menambah pendengaran dan penglihatan bagi bayi itu. Jabang bayi, dia kata. Sebenarnya pada bayi itulah. Ya, kan? Fi sam'ihi wa basarihi. Qala, ini Imam Ahmad berkata tentang seseorang yang membeli wanita budak, yakni beli hamba perempuan lah, yang sedang hamil kerana orang lain. Lalu orang itu mencampurinya sebelum melahirkan. Ya, anak itu tidak diikutkan kepada yang membelinya. Hukum dia macam tu. Ya, jadi dia kata, fa innal walada la yulhaqu bil mushtari. Anak tadi yang dia beli hamba tu pun disetubui hamba tu, kan, malahnya sebelum hamba tu melahirkan, maka anak tu, kan, dia kata sini tidak diikutkan kepada yang membelinya. Maksudnya tak jadi hak milik dah. Maksudnya bukan dibinkan kepada dia. La yulhaqu bil mushtari wa la yatba'uhu, dan dia tidak mana diikutkan kepada yang membelinya, yang orang kedua itulah. Lakin ya'tiquhu, akan tetapi dia merdekakannya,
dia kena merdekakan. Li'annahu qad syaraka fihi, kerana dia telah turut serta dalam kelahirannya, maksud dia ada saham. Dia telah turut andil dalam kelahirannya, maksud dia ada bagi sumbangan. Sumbangan air mani dia lah dalam melahirkan bayi tadi. Sebab air mani itu menambah penciptaan anak, kan, menguatkan pendengaran dia, menambahkan penglihatan dia. Kemudian kita di sini telah diriwayatkan daripada Abu Darda radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, marra bimra'atin mujihhin ala babin fustat, ala babi fustatin. Hadis yang pertama kita baca tadi lah. Mana hadis tadi? Bahawa beliau Islam melalui seorang wanita yang tengah hamil di pintu fustat, ini pintu kemah. Ada kat pintu kemah. Lalu beliau bersabda, mungkin dia ni, yang ni seorang sahabat tu yang dapat bahagian tu, mungkin dia mau bercampur dengannya, dia mau menyetubuhinya. Lalu beliau menyebutkan hadisnya, dia sebut hadis panjang lah. Kalau dia mengikutkan dan mempersekutukan anak itu pada harta warisannya, maka itu tidak halal baginya, kerana itu bukanlah anaknya. Tu dia. Sementara kalau dia menjadikan anak itu sebagai hamba yang melayaninya, maka itu juga tidak halal baginya. Kenapa? Kerana dia turut serta. Dia turut serta bagi saham dalam kelahirannya, sebab air maninya menambah penciptaan anak itu. Mana dia? Jelas kan? Baik. Dalam hadis ini ada petunjuk yang jelas, kata Ibn Qayyim rahimahullah. Dia kata akan haramnya menikahi wanita hamil. Hadis ini jelas, maknanya ada petunjuk yang jelas akan haramnya menikahi wanita hamil, baik kehamilannya kerana suaminya, atau kerana majikannya, atau kerana syubhat, atau kerana perzinaan. Dia kata hal itu tidak diperselisihkan kecuali kalau hamilnya akibat berzina. Maka dalam keabsahan kesahihan akad nikahnya ada dua pendapat. Jadi maknanya wanita yang berzina, dia hamil akibat berzina, lalu dinikahkan wanita itu, sama ada dengan orang yang berzina dengan dia ataupun dengan orang lain yang jadi pak sanggup tu, kita kata adakah sah ataupun tidak sah nikah dia? Ada dua pendapat. Pertama, batal, tak sah. Berat. Pendapat pertama kata tidak sah akad nikah, sama ada dia akad nikah dengan orang yang berzina dengan dia ataupun orang yang tidak berzina dengan dia, pak sanggup tu, dua tak sah. Dan ini adalah mazhab Ahmad dan mazhab Malik rahimahumullah. Pendapat yang kedua kata sah, ini ringan sikit lah. Pendapat yang kedua dia kata sah. Ini adalah mazhab Abu Hanifah dan mazhab Al-Syafi'i. Sebab tu kita orang di Malaysia, kan, dia pun buat mudah-mudah lah benda ni. Dia kata mazhab Syafi'i boleh, kan. Jadi budak tu dia mengandung, dia berzina, kan, kerana nak tutup malu bagi pernikah dengan pak sanggup dia ataupun dengan budak lelaki-lelaki yang berzina dengan dia. Di Malaysia pegang mazhab Syafi'i tu, dia kata boleh, sah mazhab Syafi'i kata. Baik, mazhab Abu Hanifah kata dan Syafi'i. Kemudian keduanya, Abu Hanifah dan Syafi'i berbeza pendapat pula. Abu Hanifah kata haram mencampuri dan nikah tak apa, tapi tak boleh nak setubuhi wanita tadi sehingga selesai iddahnya, sampai dia dah beranak, kan, dah habis nifas dia, baru boleh bersama, walaupun dengan lelaki yang berzina dengan dia ataupun dengan orang lain. Mazhab Abu Hanifah, dia kena istibra' rahim dulu, sebab yang mani itu tak sah taraf, walaupun yang mani kawan tu yang berzina dengan dia.
Ini pendapat Abu Hanifah. Sedangkan Imam Syafi'i dia ambil jalan ini lembut sikit lah. Dia memakruhkannya. Maksudnya kita makruh saja. Tak sampai tahap haram. Bila dia menyutubihi wanita yang hamil tadi lah, yang dikahwin dengan wanita hamil tadi. Macam kita di Malaysia dia ambil tu lah. Kan? Dan para pengikut ini mazhab Syafi'iyah lah. Kan? Apa namanya? Dalam pengikut mazhab Imam Syafi'i dia berkata, kan? Tidak diharamkan. Dia berkata tidak haram lah. Ya, ini dia. Baik. Wa karihu Syafi'i wa qala ashabuhu la yuhramu, tidak diharamkan. Jelas kan? No? Okey, kita tengok pula. Hukum beliau SAW terhadap seorang lelaki yang membebaskan wanita budak miliknya dan menjadikan pembebasannya sebagai mahar baginya. Kan? Okey, kita tengok tajuk ni. Kita tengok tajuk ni. Fi hukmihi sallallahu alaihi wasallam fi ar-rajul ya'tiqu amatahu wa yaj'alu 'itqaha sidaqaha aw sadaqaha. Itu dia. Tajuk di situ. Thabata fi sahih anhu fi sahih, telah sabitlah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan riwayat yang sahih lah, melalui jalur yang sahih, kan, bahawa beliau sallallahu alaihi wasallam membebaskan Safiyah dan menjadikan pembebasannya sebagai mahar baginya. Qila li Anas, yani Anas bin Malik lah, ditanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, apa maharnya? Dia menjawab, kan? Jadi Anas jawablah, qala asdaqaha nafsaha. Nabi SAW berikan mas kawin kepada Safiyah itu, nafsaha adalah dirinya, diri Safiyah, yakni kebebasan dirinya. Dia terjemah ni, dia menjadikan dirinya sebagai mahar. Maksud dia, Nabi dia tu jadi kita, maknanya kita jadi bila kita baca kitab terjemahan ni, kita tak apa nak boleh faham tu. Bila sebut dia ni kembali pada siapa dia ni, kan? Jadi nak tarik dia punya dhamir, makna maksud dhamir tu, dia tu ganti diri tu, kan? Jadi nak kembali kepada siapa, dia lambat sikit lah. Tapi bila kita baca kitab bahasa Arab ni, dia cepat, kita boleh detect. Sebab apa? Sebab dia dhamir tu. Kalau muzakkar, kembali kepada Rasulullah SAW. Kalau muannas, kembali kepada Safiyah. Itu yang senang bahasa Arab ni. Dia memang ada payah lah. Tapi tak ada senang ni, kita mudah faham je lah. Kita boleh faham dengan pasti. Dan Indonesia kita akurat lah. Sebab baca kitab Indonesia banyak sangat, boleh ingat perkataan. Ya? Itu. Jadi dia menjadikan dirinya sebagai mahar. Jadi mana kalau kita tak baca kitab Arab, kita boleh faham kata Safiyah jadikan diri dia sebagai mahar. Boleh faham kata Rasulullah jadikan diri Rasulullah sebagai mahar. Boleh faham kata Rasulullah boleh jadikan Safiyah, diri Safiyah sebagai mahar. Macam mana? Yang mana satu kita nak ambil ni? Kita tak boleh nak buat tak boleh nak bagi kepastian. Sebab ini kitab terjemahan, bahayalah. Takut faham salah. Kan? Dia tak dapat, tidak, kita kena kembali kepada kitab asal dia yang bahasa Arab tu, kan. Sebab inilah masalah terjemahan ni. Dia menjadikan dirinya sebagai mahar. Maksudnya kalau kita baca yang Arabnya, asdaqaha. Asdaqaha ni fi'lul madhi. Fa'ilnya adalah muzakkar. Kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia menjadikan maharnya, tu merujuk kepada, iaitu maf'ulun bih. Jadi perkataan asdaqaha ni dia ada fi'il, dia ada fa'il, dia ada maf'ulun bih. Ada 3 elemen. Sehingga kalam jadi sempurna dengan satu perkataan ni. Perkataan ni satu, dia dah jadi kalam lah. Dia ada fi'il madhi, dia ada fa'il, dia ada maf'ulun bih. Asdaqaha, dia jadikan mas kawinnya. Dia jadikan mas kawin, kan?
Nya akannya atau kepadanya, nya siapa? Safiyah tu. Ha tu muannas. Jadi merujuk kepada Safiyah radhiyallahu anha. Nafsaha. Nafsah ni taukid lah. Nafsah ni taukid kepada dhamir maf'ulun bih tadi. Ya, dhamir muttasil tu. Maknanya Rasulullah telah jadikan kebebasan yang Rasulullah berikan kepada Safiyah itu sebagai mas kawin. Ya? Maknanya kepada Safiyah radhiyallahu anha. Itu jelas kan? Okey. Nah, kita kena baca slow lah, tak boleh baca laju macam itu kan. Saya ingat baca laju macam tu tak faham belakang kan. Boleh lah habis kitab boleh habis, tapi kita habis macam tu yalah, sebuah dengan minum air kosong, lepas tu minum habis, lepas tu kita minum pula habis pula, macam tu. Baik, jadi wa dhahaba ila jawazi dhalika Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Talib berpendapat akan bolehnya hal itu. Ali kata boleh. Rasulullah buat dah, itu panduannya Rasulullah buat lah SAW. Kan? Jadi hukumnya umum lah kepada umat dia. Kata. Anas bin Malik mengamalkannya radhiyallahu anhu. Dan dia ni masalah ni yang saya nak kena highlight di sinilah. Ini dia adalah mazhab tabi'in yang paling berilmu dan pimpinan mereka. Okey, kalau kita baca terjemahan ni, kita faham kata Anas bin Malik ni adalah maknanya menjadi mazhab tabi'in yang paling berilmu, dan dia adalah pimpinan ulama tabi'in. Padahal dia ni sahabat Nabi. Tengok ini bahaya ni. Bahaya ni kalau saya faham ni, saya memang bahaya bagi saya lah kalau saya faham macam ni. Tak kena faham macam ni lah. Baik, kita cuba rujuk balik perkataan dalam bahasa Arab dia. Apa kata dia, ada apa terjemahan yang betulnya, insya-Allah. Jadi wa fa'alahu Anas bin Malik, dan mazhab inilah yang telah dilakukan oleh Anas bin Malik. Habis itu ayat dia titik di situ ya, titik di situ. Kan? Ini di sini dia buat koma. Dan dia, bila disebut perkataan dia ni, tentu kita faham akan merujuk kepada Anas bin Malik. Tak betul. Sebab apa? Sebab Ibn Qayyim di sini dia kata wa huwa madhhabu a'lamit tabi'in. Ni ayat baru ni. Ayat baru. Dan ia, bukan dia, ia tu. Terjemah jadi ia. Kan? Dan ia pada mazhab ni. Mazhab yang Ali pegang, Anas pegang ni. Dan dia juga merupakan mazhab ulama tabi'in yang paling mengetahui. A'lamut tabi'in, orang yang paling alim di kalangan tabi'in. Siapa? Kan? A'lamu madhabu a'lamit tabi'in wa sayyidihim, dan sayyid, ketua tabi'in, ketua fuqaha tabi'in ni, iaitu Sa'id bin Al-Musayyib. Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullah. Dan dia juga merupakan mazhab Abi Salamah bin Abdul Rahman, wal Hasan al-Basri, wa Zuhri, wa Ahmad, wa Ishaq. Ini mazhab dia semua ni, ulama-ulama ni. Itu maksud dia. Habislah situ. Dia tak kena betulkan terjemahan ni. Ya? Mana tahu kita nak baca nanti kan? Kemudian wa an Ahmad riwayatun ukhra, dan daripada Ahmad ada riwayat yang lain pula. Akad itu tidak sah sampai diperbaharui akad nikahnya dengan izin dari budak yang dimerdekakan itu. Kan? Kalau dia enggan menikah, maka wajib baginya membayar nilai pembebasannya. Ni dia agak kalau kita baca Arab, kita terjemah spontan, saya rasa lebih mudah kita faham daripada tiga baris terjemahan ni kan. Wallahu a'lam. Tengok. Baik. Imam Ahmad kata apa? Annahu la yasihhu, tidak sah. Kan?
nikah tadi. Tidak sah nikah tadi. Nikah pada wanita hamba, kita bebaskan dia, kita nikah dengan dia, kan? Tanpa mas kahwin. Kita jadikan pembebasan sebagai mas kahwin tadi kan. Dia kata la yasahu hatta yasta'nifa nikahha, kena ulang balik nikah tadi biizniha, dengan izin dia. Izin wanita tu. Kalau dia tak setuju, tak boleh. Kalau setuju, boleh. Fa'in abad, kalau dia tak setuju, nak menikah, fa'alaiha qimatuha, dia kena bayarlah kepada tuan, kepada orang yang merdekakan dia tadi, kan? Dia kena bayarlah. Kau tu kata, aku merdekakan kau, jadi aku jadikan merdekanya engkau itu sebagai mas kahwin aku pada engkau. Dia tak setuju. Ini kan? Bila dia tak setuju, kata Ahmad rahimahullah, dia kena bayar pada nilai dia lah. Tuan dia kata, okey, kalau tak nak nikah aku, tak apa, kau bayar pada aku 1 juta. Kan? Dia kena bayar. Itu dia. Baik. Wa anhu, dan daripada Ahmad juga rahimahullah. Kenapa Imam Ibn Qayyim sebut Ahmad? Jarang kita dengar mazhab Syafi'i, kerana dia bermazhab dengan mazhab Hanbali. Ya? Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Ibn Qayyim, kebanyakannya mereka ulama ni bermazhab dengan mazhab Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Tentu jangan dengar kata pada Ani Syafi'i kan? Jarang. Okey. Daripada Ahmad juga, riwayat yang ketiga, annahu yuwakkilu rajulan yuzawwijuhu iyaha. Kan? Kita baca terjemahan dia. Dia kata apa sini tengok? Wanita itu bisa mewakilkan kepada laki-laki lain untuk menikahkannya dengan laki-laki yang merdekakannya. Tak betul terjemahan ni. Salah. Dia tersilap. Sebab apa? Sebab dhamir. Dia salah faham dhamir. Ni. Annahu, hu tu mudzakkar. Bukan muannas. Tetapi dia terjemah sini muannas. Wanita itu bisa mewakilkan. Sebenarnya lelaki itu bisa mewakilkan. Annahu yuwakkilu. Ini mudzakkar ni. Yuwakkilu fi'lul mudhari'. Fa'iluhu agak mudzakkar. Ya tu kan? Bukan muannas. Ini salah terjemahan. Ini memang salah. Kena ubah, kena potong wanita tu, kena tukar jadi lelaki itu. Lelaki mana? Lelaki yang membebaskan hamba tadi. Lelaki yang membebaskan hamba perempuan tadi, yang dijadikan pembebasan wanita itu sebagai mas kahwin untuk dia kahwin dengan wanita hamba tu, yang mungkin jadi bekas hamba lah. Kita kena potong wanita tu jadi lelaki itu. Terjemah tu. Okay. Dia boleh wakilkan kepada lelaki lain untuk kahwinkan dia kepada wanita itu. Ada satu riwayat yang ketiga daripada Imam Ahmad rahimahullah. Okey. Kemudian Ibn Qayyim dia buat mana dia datangkan yang sahih bagi dia lah. Wasahihu, dia kata Ibn Qayyim, dan yang sahihnya, pendapat yang sahihnya, pendapat yang benarnya, dia kata huwal qaulul awal, itu pendapat yang pertama tadi. Yang mana? Yang hadis Nabi tadi, yang Nabi jadikan Safiyah itu sebagai mas kahwin dia, pembebasannya sebagai mas kahwin dia. Itulah pendapat Ali bin Abi Talib, pendapat Anas bin Malik kan, dan pendapat ulama-ulama tabi'in tadi. Itu pendapat yang pertama lah. Itu yang sahih. Ada yang al-muwafiqu lis-sunnah, yang selari dengan sunnah. Dan dia adalah perkataan para sahabat dan qiyas yang benar lah. Kenapa? Fa'innahu kana yamliku raqabataha, karena lelaki itu, dia sebelum dia memiliki penghambaan wanita tu. Hamba tu adalah milik dia sebagai hamba. Fa'azala mulkahu, maka lelaki itu dia hilangkan pemilikan dari sudut penghambaan. Dia hilangkan pemilikan dia dari sudut penghambaan. Wa abqa mulkal manfa'ah,
milka wa abqa milka al-manfa'ah, kan, fa'azala milkahu an raqabatiha wa abqa milka al-manfa'ah, dia kekalkan pemilikan manfaat, yakni bi'aqdin nikah, dengan akad nikah dia boleh ambil manfaat daripada wanita tu lah. Ini apa nama, daripada kemaluan dia dan seterusnya lah. Fahuwa aula bil jawaz, maka ini lebih utama, kan, lebih utama daripada jadi hamba tadi. Mimma law a'taqaha, jadi lebih utama dia kekalkan pemilikan dia daripada wanita tadi dengan jadi isteri dia, daripada perempuan itu jadi hamba dia. Itu lebih aula, kan, dia kata lebih utama. Wastasna khidmataha, dan dia boleh buat pengecualian lah tentang khidmat perempuan tadi jadi isteri dia. Waqad taqaddama taqrir dhalika fi ghuzati Khaybar, kan, dah telah lalulah cerita ni dalam peristiwa perang Khaybar dulu, dah cerita dah ni. Itu dia maksudnya. Okey, kita pergi pula pada faslun, fasal yang baru, ya, faslun. Okey, sini dia kata keputusan beliau sallallahu alaihi wasallam tentang sahnya pernikahan yang tergantung dengan pembolehan izin. Oh, kita tak faham ni, kan, pernikahan tergantung ni macam mana. Mari kita tengok yang bahasa Arab dia. Okey, faslun, mana tadi? Satu lah kata la haram tadi. 34 35. Okey. في قضائه فصل في قضائه صلى الله عليه وسلم في صحة النكاح الموقوف على الإجازة. Maknanya Nabi SAW buat penentuan hukum pada pernikahan yang tertahan, maksudnya yang belum dapat izin. Pernikahan yang belum dapat izin daripada mana? Daripada perempuan tadi lah, keizinan perempuan tu. Baik, untuk jelas kita sini dia kata apa? Memberi pilihan kepada wanita yang dipaksa menikah, terjemah di sini, kan. Okey, wa fi sunan, disebutkan dalam kitab sunan. Kita baca terjemahan dulu. Okey, kalau tak faham kita refer pada yang bahasa Arab ni. Okey, disebutkan dalam sunan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, ada seorang wanita yang masih perawan mendatangi Nabi SAW lalu menceritakan bahawa bapaknya telah menikahkannya dalam keadaan dia tidak suka. Maka Nabi SAW memberikan pilihan kepadanya. Okey, kita tengok Arab pula. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna jariyatan bikran, betul, atatin Nabi SAW fadzakarat anna abaha zawajaha wa yakahiratun fa khayyaraha Nabi SAW. Okeylah, betul terjemah tu. Okey, bawah tu dia kata memberi pilihan kepada anak kecil yang dinikahkan. Okey. Dan ini pun ada sikit pembetulan dalam terjemahan ni. Okey, tak apa, kita tengok. Imam Ahmad telah menyebutkan secara tekstual dengan pendapat yang selaras dengan ini. Dia berkata, sebagaimana tercantum dalam riwayat Saleh. Bukan riwayat Saleh, ini kita ingat kata Saleh ni nama orang. Kan? Jadi kita ingat mungkin bukan nama orang. Riwayat Saleh ni riwayat yang saleh, riwayat yang baik, yang elok, jayyid, riwayat yang tidak dhaif. Itu maksud dia. Dia dalam riwayat yang saleh, dia kena buat dalam bracket lah, riwayat yang baik lah, yang elok sanad dia. Tentang anak kecil. Anak kecil ni laki-laki ke perempuan? Sepatutnya dia kena bagi penjelasan, sebab terjemahan anak kecil ni boleh merujuk kepada laki-laki, boleh merujuk perempuan. Tapi dalam hadis ni, dalam tajuk ni, anak laki-laki, kanak-kanak laki-laki, kan? Sebab apa? Dia kata sagirin budak laki-laki lah, bukan sagiratin. Kalau sagiratin, dia merujuk kepada budak perempuan. Ni sagir, budak laki-laki. Zawajahu ammuhu, yang pak saudara dia tolong kahwinkan dia. Dia kecil lagi,
pak saudara dia pergi kahwinkan dia. Tentu luangkan nikah bagi pihak dia. Ya? Jadi qala dia berkata, siapa kata? Imam Ahmad katalah. Qala Imam Ahmad kata, in radiya bihi fi waqti min al-awqat. Kalau satu daripada beberapa masa dia reda, dia setuju, jaza, harus. Wa illam yarda maknanya fusikha. Kalau dia tak reda, dia tak terima, maka difasahkan nikah tersebut. Itu dia. Jadi dia kena ni lah detail. Kalau kita baca, saya kalau baca kitab terjemahan ni, saya membaca macam ni, itulah dia. Kan? Bolehlah kita baca lajunya, macam sebut tadi lah. Boleh kitab tu habis cepat. Tapi kefahaman inti dia tak dapat lah kitanya. Okey, memberi pilihan kepada anak kecil yang dinikahkan. Kita baca tadi kan. Memberi pilihan kepada anak yatim apabila dia baligh pula. Okey, kita tengok. Wa naqala anhu ibnuhu Abdullah. Kita ni kena belajar kitab bahasa Arab ni kan. Lama-lama boleh lah, insya-Allah. Kalau kita asyik baca kitab terjemahan, ya, sampai bila kita nak boleh baca kitab Arab? Kita cubalah kan. Wa naqala anhu ibnuhu Abdullah, dan anak lelakinya iaitu Abdullah bin Ahmad bin Hanbal lah, telah menukilkan daripadanya, telah meriwayatkan daripadanya daripada Imam Ahmad tadi. Apa dia Imam Ahmad kata? Idza zuwijatil yatimatu, apabila anak yatim perempuan. Ya? Dia kata. Jadi kalau seorang anak yatim, jadi kita tak faham juga laki-laki ke perempuan. Ni masalah juga dhamir ni. Bukan masalah kecil, ni masalah besar. Ya. Anak yatim lelaki ke perempuan? Jadi makna di sini yatimah perempuan lah. Tulis di situ. Anak yatim perempuan. Ya. Sebab bahasa Arab ni dia unik lah. Yatimah, yatimun. Yatimun, laki-laki, yatimah, perempuan. Jadi, dia kata, apabila anak yatim perempuan itu, anak yatim ni mesti yang belum balik lah. Bila dah balik, tak pakai anak yatim dah. Ya. Ni yang belum balik ni. Apabila dikahwinkan dia, فَإِذَا بَلَغَتْ فَلَهَا الْخِيَارِ, apabila dia dah balik itu dia ada pilihan. Sama dia nak masih kekal dengan suami dia ataupun tak mau. وَكَذَلِكَ نَقَلَ Ibn Mansur anhu, begitu juga yang dinakalkan oleh Ibn Mansur daripada Imam Ahmad. حُكِيَ لَهُ قَوْلُ Sufyan, diceritakan kepada dia pendapat Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, fi yatimatin, tentang budak perempuan yatim, zuwijat, yang dikahwinkan dia, wa dakhala biha az-zawj, dan suami dia bersama dengan dia. Thumma hadat, tiba-tiba kemudian dia datang haid. Dia dah balik lah. Inda zawj ba'du, lepas tu dia balik. Di sisi zawj dah kahwin lah. Qala, kata Sufyan, tukhayyaru, anak yatim tersebut tadi dah balik lah, diberi pilihan kepada dia. Fa in ikhtarat nafsaha lam yaqin tazwij, kalau dia pilih untuk mereka akan diri dia tak nak kahwin, maka dia bebas. Automatik, serta-merta fasakh nikah tadi, batal. Wahya ahaqqu bin nafsiha, dia lebih layak untuk diri dia, dia lebih berhak memiliki diri dia sebab dia dah boleh buat pilihan. Wa in qala ikhtartu zawji, kalau dia kata aku pilih suami aku, falyashhadu ala nikahihima, maka hendaklah mereka jadi saksi di atas pernikahan mereka berdua. Qala Ahmad jayyid, Imam Ahmad kata bagus, pendapat Tsauri ni bagus. Dia kata Sufyan ni bagus. Ni. Wa qala Imam Ahmad kata apa? Imam Ahmad kata fi riwayat Hanbal, dan riwayat Hanbal daripada Imam Ahmad, fil abdi, tentang seorang hamba laki-laki. Ya. Idza tazawwaja, apabila hamba laki-laki tersebut berkahwin tanpa izin tuannya, kemudian tuan dia mengetahui demikian itu. Ya. Dia kata tuan dia mengetahui bahawa hamba dia kahwin, hamba laki-laki dia kahwin. Ya. Dia kata kalau majikan mau, maka dia bisa menceraikan isteri budak itu. Maksudnya tuan ni berkuasa untuk
menjatuhkan talak tadi, memfasahkan nikah. Kerana talak di tangan sang majikan. Dan kalau dia mengizinkan pernikahan itu, maka talak juga di tangan sang majikan. Maka makna perkataannya menceraikan adalah membatalkan akad, melarang keabsahan dan pembolehannya. Demikian yang ditafsirkan oleh Al-Qadhi, ini Qadhi Iyad lah, rahimahullah. Dan penafsirannya ini menyelisihi zahir nas. Ini adalah mazhab Abu Hanifah dan Malik dengan rincian dalam mazhabnya, mazhab Malik. Dan qiyas mengharuskan benarnya pendapat ini. Kerana kalau izin kan, pembenaran itu boleh mendahului ijab kabul, maka izin itu juga boleh selepasnya, selepas ijab kabul. Kalau sebelum ijab kabul boleh, selepasnya pun boleh juga. Itu maksudnya. Lalu dia kata lagi pula sebagaimana boleh menggantungkan akad ini kepada pembatalan, maka boleh juga menggantungkan kepada pensahihan, pembolehan. Seperti hanya wasiat kan, wasiat. Lepas tu dia nak batalkan wasiat dia. Boleh je. Kerana yang jadi patokan ataupun pegangan adalah adanya saling redha dan munculnya keredaan ini pada keadaan kedua. Kan? Maksudnya pembenaran tadi lah. Sama saja dengan munculnya di awal keadaan. Selepas izin ataupun sebelum izin. Begitu pula kerana penetapan adanya pilihan khiyar, pilihan ataupun khiyar lah dalam akad jual beli kan, al-bai' bil khiyar, mana kita ada pilihan nak beli tak nak beli. Penjual kan boleh paksa kita kan, malam yatafarraqa, selama mereka belum berpisah. Jadi dia kata ditentukan oleh restu orang yang mempunyai hak memilih, iaitu tuan lah, dan mengembalikan barang wabillahi taufiq kan, kembali kepada tuan dia tadi lah. Tuan dia kata tak boleh, tuan dia kata boleh lah, gitu. Kemudian seterusnya faslun, hukum beliau Islam mengenai kesetaraan, yakni kufu dalam pernikahan. Ada tak kufu ni dalam pernikahan kan? InsyaAllah ni perbahasan kita bawa ke kelas yang akan datang insyaAllah ta'ala. Jadi kita berhenti dulu malam ni di sini. Wabillahi taufiq. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.